Sepasang kekasih muda ditahan dalam satu operasi penguatkuasa Jabatan Agama Islam Kedah Jaid di sebuah hotel bajet di Bandaraya. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membawa lari Mastura Said, 21 tahun, yang dalam pengetahuannya wanita itu berstatus isteri orang dengan niat melakukan persetubuhan haram. Assalamualaikum semua, kami dari Kumpulan 10 dan hari ini kami akan terangkan kepada anda tentang tajuk zina dan kenapa zina menjadi ancaman kepada peradaban kontemporari kita. Okey, first, apa itu zina? Zina dalam erti kata yang mudah ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan tanpa nikah atau kahwin yang sah. Dan hukumnya sudah semestinya ialah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bererti, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu ialah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Tapi tahukah anda bahawa zina ni bukan ada satu jenis sahaja tetapi mengandungi dua jenis. Yang pertama ialah zina hakiki dan yang kedua ialah zina majazi. Yang untuk pertama, zina hakiki, mungkin semua orang sudah tahu. Dan yang terakhir sekali, untuk hukuman bagi kesalahan zina mengikut undang-undang Islam ini semestinya akan dikenakan hukuman hudud. Tetapi lain pula jika mengikut undang-undang di Malaysia. Antara kesan-kesan zina dalam kehidupan seharian adalah hilangnya sikap warak dan mempunyai kepribadian yang sangat buruk. Sikap warak ini bermaksud menjaga diri kita daripada melakukan dosa. Apabila hilangnya sikap ini, kita tidak lagi takut untuk melakukan dosa-dosa besar yang lain. Yang kedua, mengalami gangguan emosi. Yang ketiga, tiada keharmonian keluarga dan sosial. Berlakunya pergolakan rumah tangga di dalam sebuah keluarga. Dan yang terakhir, zina membunuh rasa malu. Padahal dalam Islam, malu merupakan sesuatu hal yang amat diambil berat dan perasaan yang sangat indah, khasnya bagi wanita. Seterusnya, cara-cara mengelak perlakuan zina adalah berazam meninggalkan perbuatan zina secara perlahan-lahan, iaitu dengan memohon kepada Allah supaya dijauhkan dengan perkara zina. Yang kedua, sentiasa mengatakan tidak kepada zina. Yang ketiga, pilih pasangan yang betul, iaitu pasangan yang menjaga batas-batas pergaulan dalam agama. Yang keempat, fikir tanggungjawab anda. Tanggungjawab badan anda adalah tanggungjawab anda sendiri. Dan yang kelima, elakkan membaca bahan-bahan lucah dan sentiasa libatkan diri dan untuk melakukan aktiviti yang berfaedah seperti bersukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Nanabiha Amni binti Raja Abdul Halim. Nombor matrik saya 1202563. Seterusnya, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai masalah zina yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia. Pertama, kita dapat lihat di negara Malaysia, kelab-kelab malam dibuka secara berleluasa. Kelab malam bukan sahaja dikunjungi oleh orang bukan Islam, malah orang Islam juga turut mengunjunginya. Ini melibatkan ketujuh-tujuh jenis zina, iaitu zina mata, hati, telinga, tangan, kaki, mulut dan hidung. Kedua, tidak menutup aurat. Masalah ini sudah menjadi kebiasaan di negara kita. Apabila kita berkunjung ke tempat-tempat awam, kita dapat lihat lelaki ataupun perempuan yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Sebenarnya, aurat ini melibatkan semua orang, tidak kira lelaki ataupun perempuan. Batasan aurat lelaki itu dari pusat hingga ke lutut. Untuk wanita pula, batasannya ialah seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Ketiga, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Hal ini juga dapat dilihat di pelbagai tempat. Lelaki dan perempuan berjalan berdua-duaan tanpa ada ikatan yang sah, bersentuhan dan bergurau dengan orang yang berbeza jantina tanpa segan silu. Islam sebenarnya sudah menetapkan bahawa ikhtilat ini tidak boleh berlaku kecuali terdapat perkara yang diharuskan seperti belajar dan mendapatkan rawatan. Akhir sekali, perbuatan mengumpat. Apa itu mengumpat? Mengumpat ialah menyatakan keaiban seseorang di belakangnya sama ada berbentuk perkataan, perbuatan ataupun isyarat. Kita pada kebanyakan masanya tidak sedar kita sedang mengumpat, sedangkan perbuatan ini lebih keras daripada perbuatan zina itu sendiri. Setiap masalah yang berlaku pasti ada cara dan penyelesaiannya dan semua pihak berperanan untuk bertanggungjawab memikul tanggungjawab ini. Yang pertama, organisasi Islam di Malaysia perlu bergiat dengan aktif untuk membatalkan zina ini.
dengan membekas individu yang melanggar peraturan Islam dan memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka untuk memberi didikan dan pengajaran kepada mereka. Yang kedua, didikan awal oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi. Hal ini kerana kanak-kanak harus diberi didikan awal untuk mengelakkan mereka daripada terjebak dengan zina sejak dari usia awal lagi. Sebagai contohnya, mengajar mereka untuk menutup aurat dengan sebaiknya. Yang ketiga, setiap individu perlu menitikberatkan didikan agama dalam kehidupan masing-masing. Agama dapat mengelakkan seseorang itu daripada melakukan perkara yang tidak bermoral kerana agama mendidik penganutnya untuk menjadi insan yang bermoral. Yang keempat, setiap individu perlu memilih rakan yang baik sahaja untuk mengelakkan daripada terpengaruh dengan perkara yang tidak bermoral, khususnya remaja. Hal ini kerana remaja sangat mudah terpengaruh dengan rakan sebaya dan banyak meluangkan masa bersama-sama. Rakan memainkan peranan yang penting dalam pembentukan akhlak seseorang. Assalamualaikum, nama saya Nurin Adriana binti Rizman 1203161. Secara umumnya telah kita ketahui apa yang dimaksudkan dengan zina dan jenisnya. Tahukah kita bahawa zina boleh menjejaskan imej Islam dalam peradaban masa kini? Ianya merupakan sebuah ancaman terhadap negara dan masyarakat apabila mereka mudah diperdaya atau dipengaruhi dengan kehidupan budaya barat atau cara hidup yang liberal, di mana nilai Islam dipandang rendah, sebaliknya mengagungkan aspek barat, seperti kehidupan yang menginginkan pasangan walaupun belum sah tarafnya yang membawa kepada berlakunya penzinaan. Ini akan memberi impak yang buruk pada pandangan negara lain dan juga masyarakat yang pada awalnya memberi kepercayaan terhadap struktur kerajaan dalam membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik. Individualnya, zina terjadi apabila seseorang tersebut mengalami masalah kurang didikan agama atau iman yang lemah, di mana mereka yang tinggi agamanya juga boleh turut terjebak. Pada dasarnya, ilmu adalah penting untuk diterapkan dalam diri mengenai perkara yang halal dan haram dilakukan bagi mengelakkan perkara seperti zina. Justru itu, pihak tertentu seperti ibu bapa, guru dan kerajaan hendaklah memainkan peranan yang penting dengan cara menyediakan pendidikan atau pendedahan awal kepada mereka mengenai aurat, batas pergaulan dan sebagainya. Oleh itu, tidak kira siapa pun kita, hendaklah saling mengingati dan menasihati diri dan orang lain agar perkara ini dapat dibendung bersama. Terima kasih.